Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seksyen 36 akan membentangkan refleksi tentang agama Sikh. Presenter kami, Faris Sufi bin Ahmad Rizan, Muhammad Ilham Mansif bin Muhammad Saad, Ahmad Khair Muzakir bin Muhammad, Nur Hidayah Fitri binti Abdul Rahman, Muhammad Ijaz bin Muhammad Johar, dan Ayu Nur Haslina binti Isyam. Kemunculan agama Sikh. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak yang lahir pada tahun 1469 dan meninggal dunia pada tahun 1539. Guru Nanak dilahirkan dalam keluarga Hindu di kawasan pertanian yang subur di Punjab di barat laut India. Pada usia 7 tahun, Nanak dihantar ke guru kampung untuk mempelajari abjad dan asas aritmetik. Kepintaran dan ketabahannya menyebabkan dia menamatkan pelajaran dalam masa yang singkat. Kemudian, beliau dihantar ke sebuah kampung Maulawi untuk mempelajari bahasa Parsi dan Arab. Dinyatakan juga bahawa Nanak juga mempelajari Al-Quran dan sastra Islam dengan Syed Hasan, iaitu seorang sufi. Beberapa tahun kemudian, Nanak mencapai umur di mana mengikut adat Hindu, dia harus diberikan tenunan suci. Bagaimanapun, dia bertegas enggan hadir ke majlis itu dan menimbulkan kemarahan ramai pihak. Nanak pernah bekerja sebagai pekerja kedai untuk Nawab Daulat Khan Lodi, iaitu sepupu kepada Sultan Delhi. Selepas 12 tahun bekerja dengan Nawab, dia meninggalkan pekerjaannya dan memutuskan untuk menubuhkan dirinya sepenuhnya kepada reformasi kemanusiaan. Nanak akhirnya mendengar panggilan daripada Tuhan yang mendakwa bahawa perbezaan agama antara Hindu dan Islam adalah tidak relevan. Selepas tempoh mengembara, merenung dan perbincangan dengan ulama dan guru agama, Nanak mengasaskan komuniti pertamanya di Kartarpur. Di sana, dia berkhidmat sebagai pendahulu agama sinkretik baru ini. Antara inovasinya ialah gubahan puisi dan khutbah yang kebanyakannya kemudiannya dimasukkan ke dalam Adi Granth, iaitu kitab suci Sikh. Dalam berdakwah, Nanak tidak pernah menyuruh kepada perubahan akidah. Dia hanya menyeru umatnya untuk mengisi hati nurani mereka dengan cinta Allah dan bersikap baik, jujur dan lurus dalam pergaulan manusia. Guru Nanak adalah seorang yang sangat mementingkan tauhid. Dia percaya kepada Tuhan yang esa, kekal dan tidak berbentuk. Tuhan yang Nanak percaya bukanlah idea abstrak. Nanak menafikan kewujudan Tuhan-Tuhan lain dan mengatakan bahawa Tuhan itu esa dan kudus, maka dia mesti disembah. Ia juga menolak sebarang kompromi terhadap konsep keesaan Tuhan. Ini menyebabkan Nanak juga menolak doktrine Trinity dan mengatakan bahawa pembahagian ketuhanan kepada 3 individu adalah bertentangan dengan kesatuan ilahi. Dalam tradisi kepercayaannya, Nanak mengadakan solat dan makan bersama untuk lelaki dan wanita, aktiviti yang bertentangan dengan sekatan kasta Hindu dan adat resam umat Islam. Dia berpegang kepada prinsip bahawa semua orang adalah sama baik dalam pengertian duniawi dan di mata Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang bilangan penganut agama Sikh. Agama Sikh merupakan agama yang kelima terbesar di dunia. Bilangan penganut agama Sikh terdapat sekitar 26 juta. Jadi pada 26 juta itu, terdapat 75% daripada mereka menetap di India. 60% pula daripada mereka menetap di negeri Punjab, India, iaitu 2/3 daripada penduduk negeri Punjab. Tempat lain bagi penganut agama Sikh pula di Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra dan di Delhi. Ramai penganut agama Sikh yang berpindah randah ataupun berhijrah di negara-negara lain. Contohnya di Kanada, di United Kingdom, di Amerika Syarikat, di Asia Tenggara dan banyak lagi. Di Malaysia juga terdapat penganut agama Sikh. Terdapat sekitar 450,000 penganut agama Sikh di Malaysia. Malaysia juga terdapat tempat suci mereka. Terdapat 119 gurdwara di Malaysia dan 42 daripadanya terdapat di negeri Perak. Selebihnya pula di negeri-negeri lain. Perkembangan agama Sikh. Guru Nanak melantik salah seorang pengikutnya, Angad, sebagai penggantinya. Angad memulakan barisan 10 guru Sikh yang menjadikan kepercayaan baru ini bukan sahaja agama utama, tetapi komuniti dan kuasa politik yang berbeza.
10 tokoh sejarah dianggap sebagai pengasas Sikhisme atau pengantara ketuhanan dalam agama. Masing-masing memberi sumbangan yang berbeza kepada perkembangan awal Sikhisme yang membantu mentakrifkannya sebagai kepercayaan yang berbeza daripada Hindu dan Islam di India abad ke-16 dan ke-17. Bagi orang Sikh sendiri, istilah guru bermaksud imam suci. Guru-guru ini menyusun versi kanonik Adi Granth serta mengasaskan kuil emas Sikhisme di Bandar Punjabi, Amritsar. Mengikut ajaran Guru Gobind Singh, guru yang hidup itu digantikan oleh Adi Granth setelah kematiannya. Sikh menganggap buku itu sebagai benda hidup dan objek penghormatan. Adi Granth ditempatkan di tempat-tempat terhormat sama ada di rumah atau di gurdwara dan dikenali. Dalam konteks ini, Adi Granth dirujuk sebagai Guru Granth Sahib yang bermaksud guru yang dihormati dalam bentuk buku. Pada abad ke-17, orang Sikh melancarkan perjuangan militer untuk mempertahankan diri mereka terhadap Empayar Mughal Islam India yang mereka lihat sebagai ancaman. Pada kemuncaknya, Guru Sikh ke-9, Teh Bahadur, pada tahun 1621 hingga 1675 telah dibunuh oleh Empayar Mughal. Guru ke-10 dan terakhir, Gobind Singh, pada tahun 1666 hingga tahun 1708 membentuk kumpulan khas pahlawan Sikh di bawah nama Kasla, iaitu Tulin. Dalam upacara inisiasi, air bertukar menjadi nektar suci dengan mengacau dengan pedang yang melambangkan keadilan Tuhan. Mereka yang mengambil nektar menyertai Khalsa mengabdikan diri untuk berkhidmat kepada Tuhan dan memelihara kumpulan mereka. Ini tercermin dalam penampilan mereka yang direka untuk tidak menghilangkan sebarang keraguan dalam fikiran sesiapa bahawa mereka adalah ahli Khalsa. Lelaki Sikh tidak memotong rambut dan janggut mereka. Biasanya mereka membalut rambut mereka dengan serban. Mereka memakai pakaian istimewa dan membawa sikat, keris kecil dan gelang keluli yang mereka pakai di pergelangan tangan kanan mereka. Mereka juga mengambil nama Singh yang bermaksud singa. Pada separuh pertama abad ke-19, kuasa Sikh di Punjab mencapai tahap tertinggi di bawah Maharaja Ranjit Singh pada tahun 1780 hingga tahun 1839. Dia memerintah sebuah empayar Sikh yang kuat, tetapi kerajaan itu akhirnya ditakluki oleh British dalam dua peperangan yang ganas. Selepas kekalahan itu, ketegangan antara kedua-dua pihak serta-merta hilang. Ini dibuktikan dengan ramai orang Sikh yang berkhidmat dalam jawatan penting dalam kerajaan kolonial British di India. Selepas kemerdekaan India pada tahun 1947, beberapa orang Sikh ingin menubuhkan sebuah negara Sikh yang berasingan di Punjab dipanggil Khalistan. Pergerakan itu adalah militan pada tahun 1980-an dan mengakibatkan banyak keganasan komunal antara Hindu dan Sikh. Bagaimanapun, pergerakan itu beransur-ansur berkurangan dan kurang aktif secara militan. Keyakinan agama Sikh didasarkan pada prinsip bahawa Tuhan dapat ditemukan di dalam fikiran, bukan dalam ritual, falsafah atau bahkan perilaku, walaupun tingkah laku mencerminkan anugerah Tuhan. Tiada seorang pun baik nanak maupun penggantinya ingin mengiterasikan Hinduism dan Islam kecuali untuk menegaskan persamaan landasan mereka, iaitu kecintaan terhadap Tuhan dan penghormatan terhadap kekuatannya. Pusat ibadah Sikh adalah meditasi atas nama Tuhan dan kitab, seringkali melalui seperti zikir, dalam rangka memahami dan kemudian hidup sesuai kehendak Tuhan. Guru Nanak berpendapat bahawa penganut Sikh harus lulus tahap realisasi yang berurutan. Orang pertama kali datang untuk menyedari bahawa penciptaan Tuhan diatur oleh Tuhan saja dan ia adalah satu-satunya hakim umat manusia. Kemudian mereka menyedari kompleksiti penciptaan Tuhan dan keperluan untuk menjadi rendah hati dalam menghadapi kenyataan ini.
Orang yang telah beriman kemudian siap untuk menerima anugerah Tuhan serta dibebaskan dari kitaran kelahiran dan kematian untuk dipersatukan dengan Tuhan. Hambatan utama jalan ini adalah keegoan yang dapat diatasi dengan memelihara keterbukaan terhadap kecintaan dan penghormatan terhadap Tuhan dan kekuatan dan keadilannya. Orang-orang Sikh sangat menekankan kehidupan keluarga dan masyarakat berbagai manfaat, pekerjaan seharian dan keterlibatan dengan masalah duniawi. Mereka tidak seperti orang Hindu yang lebih menekankan kezuhudan. Penekanan terhadap masalah duniawi ini berasal dari ajaran Nanak bahawa orang yang beriman harus bekerja untuk kebebasan umum di samping kebebasan individu. Ibadah harian mereka sebanyak 3 kali sehari setiap hari. Seringkali ditambah dengan pembacaan dan kajian dari Adigrad. Ritual nyanyian dan doa harian mereka berlangsung di kuil Sikh yang dikenali sebagai Gurdwara Gerbang Guru. Di tempat itu, para penganut Sikh mempersiapkan dan menyediakan makanan kepada semua pengunjung sebagai tugas keagamaan. Gurdwara juga merupakan satu untuk upacara kelahiran, perkahwinan dan aktiviti sosial. Orang-orang Sikh tidak seperti orang Hindu dan Muslim, tidak mengenal batasan makanan, walaupun anggota khasa awal diharuskan menghindari alkohol, tembakau dan beberapa daging. Kepercayaan utama orang Sikh iaitu keyakinan dalam Wahai Guru yang digambarkan menggunakan simbol suci Ek Onkar iaitu Tuhan Universal. Sikhisme menggalakkan meditasi yang berdisiplin di bawah nama dan mesej Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Agama ini juga menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi anthropomorphism iaitu pemberian sifat manusia kepada dewa-dewa. Penganut agama Sikh dihendaki mengikuti pengajaran 10 orang guru Sikh bersama dengan kitab suci yang bernama Guru Granth Sahib. Pengumpulan penulisan 6 daripada 10 guru Sikh tersebut dan mengandungi karya-karya yang ditulis oleh orang dari pelbagai latar belakang sosio-ekonomi dan agama. Teks dalam Guru Granth Sahib telah didekri dan ditulis oleh Guru Gobind Singh, guru yang ke-10, sebagai guru Khalsa Panth yang terakhir. Sri Guru Granth Sahib yang pertama yang telah ditulis oleh Guru Gobind Singh masih wujud di India sehingga masa kini. Tradisi dan ajaran agama ini berkait rapat dengan sejarah masyarakat dan budaya Punjabi. Kebanyakan orang Sikh tinggal di Punjabi dan sebelum pemisahan India dan Punjabi, jutaan orang Sikh tinggal di wilayah Punjabi di Pakistan. Adat resam merupakan satu perkara atau isu penting apabila kita ingin menggambarkan mengenai sesuatu kaum. Setiap kaum atau etnik mempunyai adat resam mereka yang tersendiri, di mana kebanyakannya hampir sama dengan kaum yang lain dan ada juga yang mempunyai keistimewaan mereka sendiri. Begitu juga dengan kaum Sikh, seperti yang kita semua maklum, komuniti atau jumlah masyarakat Sikh di Malaysia tidaklah sebesar jumlahnya seperti kaum-kaum utama yang lain, seperti kaum Melayu, India dan Cina. Namun, kewujudan mereka dapat dirasai oleh kerana adat resam mereka yang unik dan menunjukkan keistimewaan kaum mereka. Adat ialah kebiasaan, manakala resam ialah lembaga, peraturan, hukum atau norma yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Selain itu, adat resam merupakan peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Sama seperti kaum-kaum yang lain, kaum Sikh juga mempunyai pegangan adat resam mereka yang tersendiri. Kita akan melihat satu persatu adat resam yang diwarisi secara turun-temurun oleh kaum Sikh melalui beberapa aspek dan kategori. Antara aspek yang paling unik dalam budaya kaum Sikh tentulah pada pakaiannya, iaitu serban bagi lelaki dan baju Punjabi bagi wanita. Bermakaian serban juga ada beberapa jenis ikatan dan menggunakan pelbagai warna. Melihat kepada cara mengikat serban, dapat dibayangkan betapa sukarnya untuk mereka yang tidak mahir menggunakannya kerana kain serban itu sebenarnya sangat panjang untuk melingkari keseluruhan kepala. Wanita pula kelihatan ayu dengan selendang di kepala dan baju Punjabi labuh dengan seluar mengikut bentuk kaki. Corak latar yang digunakan pada pakaian mereka juga tidak keterlaluan dengan warna terang menambahkan kecantikan wanita Sikh yang terkenal dengan hidung mancung. Pakaian Punjabi juga digunakan khusus untuk majlis perkahwinan tetapi dengan reka corak lebih menarik iaitu dipenuhi sulaman manik dan benang emas. Itulah antara kemahiran unik orang Punjabi kerana mereka terkenal dalam aktiviti menyulam kain dan sulaman mereka juga berkualiti tinggi. Aspek kedua ialah dari segi perkahwinan. Dalam agama Sikh, perkahwinan atau anan karaj dianggap suci. Penganut Sikh dimestikan berkahwin kerana perkahwinan adalah penyatuan dua roh menjadi satu.
Penyatuan Mi disamakan dengan penyatuan antara manusia dengan Tuhan, iaitu satu matlamat penting dalam kehidupan setiap penganut Sikh. Sistem perkahwinan orang Sikh adalah monogami. Perkahwinan dalam masyarakat Sikh penting, malah dimestikan kerana cara hidup berkeluarga atau grihas asram adalah cara hidup yang paling utama dan semula jadi sifatnya. Perkahwinan antara individu yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau endogami dilarang atau tidak digalakkan. Oleh itu, pemilihan menantu biasanya dibuat oleh ibu bapa masing-masing. Mengikut adat perkahwinan kaum Sikh, pihak wanita akan mengeluarkan belanja yang banyak. Bukan setakat membayar dauri, tetapi juga keluarga pengantin perempuan perlu menyediakan cincin emas, bukan untuk pengantin sahaja tetapi juga untuk ibu bapa pengantin lelaki. Itu belum lagi dikira perbelanjaan lain untuk membeli kelengkapan rumah. Kerana menjadi kebiasaan, keluarga pengantin perempuan juga perlu menyediakan set bilik tidur, set sofa dan barang dapur untuk melengkapi rumah pengantin. Ia pastinya memerlukan belanja besar dan ia ditanggung keluarga pengantin perempuan. Sama juga dengan proses meminang atau pemilihan jodoh. Ia bermula dari pihak perempuan yang mesti memulakan dahulu. Pendek kata, jika dalam konsep orang Melayu, umpama perigi mencari timba. Tetapi ia adalah adat yang diteruskan dalam masyarakat Sikh di mana perempuan yang meminang lelaki. Aspek yang ketiga ialah ketika mengandung atau kelahiran. Terdapat pelbagai adat resam serta kepercayaan yang masih diwarisi oleh kaum Sikh apabila seorang wanita itu mengandung dan selepas kelahiran bayi. Antara kepercayaan yang paling masyhur ialah seorang ibu mengandung tidak dibenarkan untuk makan buah yang berkembar kerana dikuatiri boleh menyebabkan mendapat anak kembar. Bukanlah satu larangan dalam kaum Sikh untuk mendapat anak kembar, tetapi kelahiran anak kembar besar kemungkinan akan mendatangkan beban bagi sesetengah keluarga, terutamanya keluarga yang susah. Seorang ibu yang mengandung juga tidak boleh memegang benda tajam seperti pisau atau gunting dan tidak boleh memotong apa-apa ketika gerhana matahari. Ini kerana boleh menyebabkan anak yang lahir dalam keadaan cala-bala di muka dan tidak cantik. Selain itu, ada juga persamaan adat resam kaum Sikh dengan Melayu, iaitu sekiranya isteri mengidam sesuatu, suami perlu cuba untuk dapatkan kerana dikuatiri boleh menyebabkan anak yang lahir akan terkena tulah seperti meleleh air liurnya. Selepas kelahiran pula, mengikut kepercayaan kaum Sikh, sekiranya anak itu tidak berhenti menangis, keluarganya perlu ke tempat uri ditanam dan dipukul tanah itu untuk menghentikan tangisan. Apabila meraihkan hari lahir pula, tidak boleh diraihkan sebelum tarikh lahirnya, mesti disambut selepas atau pada hari lahirnya kerana ia boleh menyebabkan pendek umur. Aspek yang seterusnya ialah kesenian dan tarian. Kaum Sikh mempunyai pelbagai jenis tarian dan permainan muzik selain turut gemar dalam aktiviti permainan tradisional, tetapi kebanyakannya dalam bentuk menguji kekuatan. Kebanyakannya alat muzik yang digunakan dalam masyarakat Sikh secara asasnya seperti muzik Punjabi. Ia menggunakan banyak alat ketukan iaitu gendang atau rebana yang dikenali sebagai jori iaitu tabla. Wajar iaitu piano kecil dan tabla adalah dua alat muzik terpenting dalam masyarakat ini. Muzik Punjabi berirama rancak dan syarat dengan emosi. Ia menceritakan pelbagai variasi perasaan seperti kegembiraan, keceriaan, kesakitan dan semangat mendalam. Begitu juga dengan lagunya yang turut mempunyai melodi penuh emosi dan perasaan. Selalunya, apabila kita melihat tarian di filem Hindi, ramai akan mengaitkannya dengan Bhangra dan realitinya. Itulah raja tarian dalam masyarakat Sikh kerana sehingga kini, ia antara satu tarian daripada yang masih digunakan secara meluas. Sekian pembentangan refleksi tentang agama Sikh daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhangra yang membabitkan ramai penari lelaki dan wanita, kebiasaannya melebihi 6 orang menggunakan pakaian berlainan warna untuk menaikkan seri dalam rentak tarian itu. Memerlukan tenaga tinggi penarinya kerana pergerakannya sangat pantas dan lincah. Jika orang Melayu terkenal dengan joget lambak ketika majlis perkahwinan, begitu juga dengan konsepnya dalam masyarakat Sikh yang menjadikan Bhangra sebagai tarian bebas yang boleh disertai sesiapa sahaja, apatah lagi tarian itu sendiri tidak menghadkan pergerakan tertentu dan penarinya bebas melakukan aksi mengikut alunan dol, gendang atau rebana. Berdasarkan semua aspek yang telah diterangkan, kita dapat lihat keunikan dan keistimewaan yang terdapat dalam adat resam kaum Sikh. Terdapat banyak lagi adat-adat resam yang lain yang sebahagiannya masih lagi diamalkan sehingga sekarang dan ada juga sebahagiannya sudah dilupakan oleh kerana arus pemodenan. Kesimpulannya, adat resam merupakan satu lambang kebanggaan dan satu simbol identiti yang masih lagi dan perlu dipertahankan untuk diturunkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sekian pembentangan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.